pada hujung minggu ni kita akan adakan satu apa kelas? Satu test, midterm test, okay? So midterm test ni akan dibuat dan merupakan salah satunya test untuk PAD 350 iaitu nak polish kamu punya nak polish kamu punya skill lah untuk final test pula. Ya, dah kena makan dah. Okay. Seperti mana yang kamu dah tengok dalam kita punya tu, okay. Midterm test akan cover 15%. Alamak, hai. Okay, dan midterm test 15% dan akan cover topik 1, 3 and 4. Okay. Kejap. Saya perlu charger. Saya perlu charger. Banyak yang nak ganggu dia. Charger. Ya, Mama tu gelap ni lah. Janganlah semua orang duduk sini. Okay. So, kalau Meda tengok dekat YouFuture, ada dah kita buat test. Betul tak? Kita ada buat soalan-soalan sebelum ni. 5B. Okay, I discuss. Meda tengok dekat I discuss. And then chapter 3 adalah pasal the models of sustainable development. So kita tengok macam mana cara kamu menjawab. Okay. Okay. Daing, yang lain lagi mana? Maisarah mana Maisarah? Main. Main sekarang ni kau main WhatsApp Meda di blue tick. WhatsApp Meda kamu blue tick kan? Kamu blue tick sekarang Maaf Meda. Apa busy sangat? Saya tak pegang phone. Saya baru sampai rumah ni Meda. Oh, dari mana? Saya melawat makcik saya. Kenapa makcik kamu? Dia baru habis operation. Oh. Dah kata kenapa lama tak balas dah Meda punya ni. Maaf lah Meda, line saya pun slow, segan-segan. Line tu dapat WhatsApp Meda dah lambat, saya tak balas lah terus. Yalah tu, kata. Okay. Meda share lah jawapan kamu untuk chapter 3. Mungkin yang ni akan masuk untuk test nanti. Okay. Kalau kita tengok, okay, to be honest, bacalah Meda punya modul tu, mungkin soalan keluar dari situ. Takut kamu ambil mengabang-mengabang kat lain pula. So Meda tak nak lah. Tapi kalau ada yang lain pun okey juga. Okey, banyakkan bahan pembacaan sebab Meda risau kalau kamu macam rasa tak cukup. Okey, rasa tak cukup. Okey, so tengok kat sini. Ini jawapan Nur Maisarah. Okey, soalannya adalah define community development. Okey, banyak jugalah Meda suruh buat soalan kan. Okey, ni structured questions. Structured questions ni seperti yang Meda cakap, dia punya elaboration tu tak sebanyak macam essay questions. Tapi untuk test yang akan datang ni, kita akan ada 10 soalan. Okey. Untuk dari multiple choice questions, part A 10 soalan MCQ, part B 10 soalan true and false, and then part C kamu akan short essay questions iaitu sebanyak 15 markah. Ada 2 soalan, jawab 1 sahaja dan masa yang diberikan adalah 3 jam. Harap-harap mencukupi lah. Okay, so Meda akan letak kat YouFuture untuk MCQ dengan true and false. Dia apa orang kata? Dia ada orang kata ni apa? Dia ada apa benda lah Meda cakap ni. Dia boleh tanda secara auto, tetapi untuk essay yang 15 markah tu Madam akan tanda lah. Okay,
Kau tengok kat sini, define community development. Okay, Mai telah jawab macam ni. Community development can be defined as a process where community members come together to take collective action and generate solutions to common problems. Media percaya, Mai ambil dekat dalam mana? Dekat dalam, ni lah, dekat dalam modul. Betul tak Mai? Mai? Mana pula Mai? Ya, madam. Kan? Chapter 3 kan? So Mai ambil daripada muka surat 64 lah. So for example, community member grow from boom-bust town to town of certainty. Okay, so ni macam Mai cuba untuk tengok dan dia type balik lah untuk panjangkan lagi definition. Betul kan Mai? It means the community members take such a process in order to solve their common problems regarding to their community development. So kalau kita tengok kat sini, Mai cuba menggunakan ayat sendiri daripada apa yang dia baca. Betul tak Mai? Mai? Betul madam, betul. So, this is very good ya, sebab apabila student tak gunakan ayat buku 100%, ayat internet 100%, di sinilah penyerapan ilmu tu berlaku. Maksudnya kamu bukan sekadar copy and paste, okay? Ada kat sini pun kita pun tenanglah tengok, okay? Taklah terlampau banyak sangat dia main mentah-mentah lah ODL, copy paste. Okay, walaupun kalau terlampau sangat plagiarism, dia pun tak bagi markah banyak okay. Okay, and then a second question is explain 5 stages of community development. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ni macam agak sedikit lah. Okay, so maybe okay lah, boleh lah kalau markah pun kalau 5 markah, boleh je kita buat macam ni. Alright, tapi kalau macam 15 markah, tak boleh buat macam ni. Okay. Madam, nanti kan yang untuk test tu madam ada letak tak markah dekat tepi soalan? Mana yang mana? Untuk essay tu. Untuk essay, dia memang 15 markah je satu soalan. Alright madam. Tak adalah macam pecah-pecah. Macam ni, contohnya what are the bla 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 15 marks. Terus ya. Saya boleh tengok soalannya. Saya tak beritahu lah ke kamu. Okay, contoh okay, part C ataupun ni dia lebih kepada soalan chapter 4. Okay, boleh? Soalan chapter 4 contohnya what are the actors ke, 3 ways ke, 3 actors ke. So dia macam tu je. Dia letakkan berapa yang dia nak. Just kamu bagi 3 point dan elaborate macam biasa sebab any 3 points darab 5 marks each, 15 marks. So 1 point 5 markah. So seperti biasalah ada point yang betul, ada elaboration dan ada apa? Ada ni lah, ada example, boleh dapat markah yang tinggi. Alright? Okay. So, okay, itu Mai punya soalan. Okay, so kau lama kau sikit lah. Give 3 models, sikit-sikit. Okay, Syafiqah Atira, ada ke Syafiqah Atira? Syafiqah Atira ada ke? No, tak ada. Syafiqah Atira. Tak ada lah. Syafiqah Atira. Assalamualaikum. Syafiqah Atira ada tak? Ada. Berapa orang je ni? 28 orang. Syafiqah Atira absent. Ya. Dan gembiranya absent. Okey, Amira Syakira ada? Amira ada? Ada madam. Ada. Ni Faris Muhammad Faris ni mana? Faris tak ni. Alia Nabiha ada? Alia Nabiha. Azia mana Azia? Saya. Alia Nabiha ada madam. Kamu tu yang mana tu? Siapa tu? Alia Nabiha. Alia Nabiha. Azia mana Azia? Azia tak ada. Syafiqah Atira pun tak ada. So yang tak tanda attendance ni semuanya tak ada. Okey, Fatin Amira ada? Ada madam. Okey. Okey, kita tengok Syafiqah Atira punya jawapan.
Oh, there are 5 stages. Kalau bentuk yang punya rabut kan macam ni, kan? Dengan tak ada. Madam pelik lah kalau student sampai dah lama-lama belajar macam ni pun masih lagi tak reti nak buat paragraf untuk membezakan antara satu point dengan satu point. Tak bolehlah macam tu, kenalah buat paragraf supaya pemeriksa pun tak pening kepala, ya. State 4 categories of town by bone. Ni langsunglah tak ada. Okey, macam ni. Kalau short structure pun kamu kena ada elaboration sikit juga. Macam ni tadi elaboration, mungkin madam akan bagi 0.5 markah macam tu je. Instead of dapat 3 markah, madam akan bagi 1.5 markah sahaja. Okey, Daing. Mana Daing? Daing mana Daing? Ya, saya. Daing? Ya. Ya, madam. Okey ke PAD 350? Kakak boleh jawab ke? Boleh lah. So kamu macam suara abang kamu. Okey. Community development, so Daing ada jawab ni 2 markah. Nampak tak yang madam tunjukkan jawapan Daing ni untuk chapter 3 ni? Nampak. Okey, nampak So kat sini, okey, ni 2 markah. Bolehlah madam terima. Okey, 2 markah panjang macam ni. Yang lain, okey, nampak ni. Nampaklah 1, 2, 3. Ni short structure. Jadi bila short structure memang dia tak perlu banyak sangat. Tapi janganlah langsung tidak ada explanation. Kena juga ada explanation. Alright? Give 3 models of sustainable development. Letaklah sikit model ni tentang apa. Buatlah satu ayat, untuk bagi kefahaman. Sebab dalam skema jawapan pun dia cakap macam tu. Okey, Aisyah Yusof. Ada tak Aisyah Yusof? Aisyah Yusof? Ada, ini madam. jawapan kamu. Kalau tengok kat sini, okey. Cuma yang ni kamu kena state 4 categories of town by bone. Letakkan sikit dia punya elaboration sikit sebab skema jawapan dia memang nak tengok ada sedikit elaboration. Alright, boleh? Okey, Azia tak buat. Pada ni Azia tak hantar. Kenapa tu Azia? Kelas pun tak mari. Ni Nur Farahani ada ke? Lama sangat. Happy belated birthday. Semalam ke? Happy belated birthday. Thank you, madam. 23. 23. Tu lah madam nak wish tak terwish. Happy belated birthday ni Nur Farahani. Alright, so this is how Nur Farahani jawab. Tengok cara dia jawab. Dia telah nampak boldkan, gariskan. Ini jawapan yang madam boleh puji sebenarnya. Memang deserve untuk dipuji. Sebab kau faham tak pensyarah bila kita tanda secara online ni, budak kadang-kadang main copy paste hantar banyak sangat kan. Jadi perenggan, bold, underline macam ni sangat-sangat membantu. Jawapan kadang-kadang sama je. Tetapi orang kata macam mana dia organize jawapan ni. Bila macam ni tenang pensyarah nak jawab. Kalau yang macam ni nanti tolong letak sedikit elaboration, ya. Okey, madam. Alright, aduh bisingnya lah. Nurhana Alia binti Johari. Mana-mana adik madam? Saya, madam. Ni dah. Cuma kamu kena boleh tak kalau madam macam cerewet sikit, kalau kena justify sikit, nampak kemas. Bukan apa. Kita boleh buat. Kalau tulisan tangan kita dah tak boleh nak kontrol, betul tak kelas? Tapi kalau guna words kan, kita boleh kontrol, kita boleh type kemas-kemas. Sometimes dia rasa banyak je masa diberi. At least janganlah comot sangat. Buat kemas-kemas. Ni ke depan, ke belakang, ke depan. Pening juga madam tengok ni. Wah, Atira Sulaiman mana? Nur Atira Sulaiman. Bapak kita dabak. Saya, madam. Kamu besar sangat ni kamu jawab. Madam kamu copy paste nota Bukan, madam. Saya buat dalam phone. Lepas tu saya nak buat tukar dia punya sci-fi tu tak boleh.
Sebab masa ni laptop saya Brona. Brona. Corona pula dah. Okay, it is also 6 to empower individuals and groups. Okay. Madam harap kamu bolehlah juga buat ayat sendiri supaya kita lebih orang kata kita try guna ayat sendiri daripada ayat buku ni, semua ayat yang macam standard macam tu. So madam nak kamu guna ayat sendiri supaya ada orang kata penyerapan ilmu yang madam cakap tadi lah. Kalau macam ni lagilah pening kepala, tapi at least ada juga bold, so madam nampak mana dia punya point. Okay. Alright, Nurul Nadiah Asri, mana Nadiah Asri? Saya. Ada lama bercakap kot. Okay, so Nadia okay ke Sam ni? Okey, madam. Sihat dah, sihat? Sihat dah. Okay. Okay, jawapan. Okay, Meda tengok rata-rata jawapan ni macam isi point je lah. Okay, Meda tak kisah ini macam soal, ini just jawapan untuk soalan je, betul tak? So, cuba kamu try, tapi untuk final test, dia nak juga sedikit elaboration. Okay. So, janganlah ingat dia 3 markah. 3 markah je. So, Amira Syakira, yang ni macam kemas lah. Okay, kerja yang kemas. Okay. So, kita tengok pun tak sakit hati. Okay, tapi cuma panjangkan sikit dia punya elaboration. Ni Farah Ain pun kemas. Okay. Okay, sangat kemas lah. Okay. Hakimi. Hakimi? Mana Hakimi? Ya, madam. Ni buat apa ni? 5 ni. Ni. Buat apa tu? Hakimi? Hakimi tidur ke? Dah. Dia tu buat apa tu? Mana? Macam nusu, nak ni buat apa 5 belaka ni? Okay, buat guna handphone ke apa? Saya rasa tulis lain. Mungkinlah bila dalam ni lain. Okay. Ni berapa banyak ni, apa pula ni? Okay, janganlah korang meniru dari dalam apa orang kata, meniru dekat bukanlah meniru, mereka percaya sebab kita kan OGL. Jadi memang kita akan ambil dalam buku, ada yang memang ada soft copy. Tapi cuba untuk panjangkan lagi. Boleh? Okey, kita okeylah, malaslah Meda nak tengok semua ni. Okay, sebab semua jawapan sama saja. Cuma yang itulah Meda nak cakap. Walaupun short structured, boleh tak letak sedikit elaboration class? Boleh tak? Boleh. Alright. Alright, madam. Boleh, madam. Okey, madam. Boleh, madam. Nak semua ada bunyi. Okey, kita pergi kepada soalan chapter 3 lagi. Okey, chapter 1 ke chapter 3? Nak bincang soalan chapter berapa kelas? Yang akan masuk 1, 3, 4. 3 lah. Boleh? Kita tengok sebabnya chapter 4 akan masuk essay. Chapter 3 akan masuk true and false and multiple choice question. Jadi perlulah untuk kamu semua tengok-tengok yang ni. Okey, soalan ni semua jawab dah ke? Student learning time ni semua dah jawab ke tak jawab lagi? Tak jawab, Meda rasa. Ya. Okey, so Meda akan round semua, Meda akan jawab. Siapa tak dapat jawab, siap Choose definition of community development. A or B? A or B? Cepat. Sebelum Meda panggil nama masing-masing. Panggil bawah lah. Wan Natasha binti Wan Nazirun. Okey. Nampak tak yang Meda pancarkan ni? Nampak ke tak? Natasha? Nampak tak soalan 3 nombor 1 ni? Nampak, madam, nampak. Nampak, madam. Okay, choose definition of community development. B.
D, a B. process where government and non-government come together. Okay, very good. The answer is B. Okay, number 2. Choose example of skills needed in order to empower the society. Cepat. Wan Ahmad Rifki. Wan Ahmad Rifki, ada tak? Ada. Rifki, cuba kamu buka kamera kamu kejap. Mana nak tengok yang mana satu kamu. Mana pening lah Rifki tu, Rifki ni. Sudah. Sekejap. Ada dah kamera. Sekejap, madam. Yang mana yang kehilangan ibu sebenarnya? Saya. Kamu. Oh, kamu okey dah ke? Okey. Ya, kamu duduk mana? Saya duduk tumpat. Tumpat. Kita tengok muka kamu sikit. Sekejap. Aduh, janganlah letak minyak kat rambut pula ke berlari. Kejap. Nampak? Kamu guna handphone ke? Oh, kamulah Rifki. Saya. Yang mana? Yang Rifki main bola baling tu? Yang bola benda tu? Tu Rifki lain tu. Ya, ni kamu, yang tu duduk mana? Dia orang mana yang tu? Yang tu Perak. Okey. Tak apalah. Okey, tutuplah kamera, susah hati pula kan. Pakai baju kedok lah tu. Okey Rifki, cuba jawab soalan madam. Yang mana tadi? Choose example. Okey, berikan contoh skill yang diperlukan oleh masyarakat supaya dia macam boleh bergerak maju. Apa dia skill? Okey, boleh tak Rifki berikan jawapan? B, madam. B, betul. Skill to enhance the educational system. Okay, so kita nampak kat sini pendidikan sangat penting. So dengan adanya pendidikan, barulah satu masyarakat tu boleh bergerak maju. So jika kita sentiasa improve sistem pendidikan kita, insya-Allah. Okay, yang ketiga. Choose correct stages of community development model. Okay, daripada mana pergerakan tu? A, B, A or B? Okay, siapa nak jawab? A, madam. Mai Sarah ke tu? Ya, saya, madam. Mesti merindui kecutan Mai lepas ni. Betul, sharp increase. Tak apalah, nanti kita sajalah Google Meet walaupun tak ada kelas Korang nak grad dah, Beda akan rindu pada semua orang Okay, population size return to 0. Okay, alright. So A, okay. So the last kali dia macam orang jugalah. Mula-mula start daripada tak ada orang datang dah akhirnya tak ada orang. Dia macam orang kata daripada kita berlahir sampailah jadi orang tua. Macam itulah. Okay. Okay, yang keempat. Describe boom bust town. Apakah boom bust town ni? Boom bust town. A or B? Siti Aisyah Ismawadi. Mana Siti Aisyah? Saya, madam. Tengok sikit muka. Madam. Tak kena hujung. Tak payahlah. Siti Aisyah, mana jawapannya? B. B. Kenapa Single kamu industry mining. Single Town. industry mining town. Boom bust town. Okay, betul ke? Betul. Saya Boleh tengok pada muka 65 dan contoh townnya adalah seperti Point Northwest Territories Canada. From Glory to Ghost Town. Dia macam bandar cowboy lah. Okay. So satu industri je dia buat. Okay, number 5. Based on production of renewable resources. Above description is about, okay, dia berdasarkan kepada resource yang boleh di renewable. So kalau ada satu tempat yang berupaya untuk produce renewable resources, ini tempat yang bagus. Okay, so apakah kategori dia? A ataupun B? Sustainable ataupun uncertainty town? Okay, ada siapa-siapa yang boleh jawab? Atau kita bagi jawapan ni kepada Sustainable. Sustainable. Nama pun renewable. Okay. Resources. Alright, very good. Okay. Lagi
Ada soalan true false tak kat sini? Tak ada buat pula. Okay. Okay, kita tengok kepada soalan nombor boom bust town become ghost town due to, okay, kenapa boom bust town jadi bandar cowboy? A ataupun B? A. Betul. No revitalization or diversification of resources. Betul tu. Sebab dia tak nak berubah. Contohnya, cuba Medan nak tanya kamu. Apa benda yang kamu rasa dengan teknologi sekarang, apa benda yang kalau dia tak berubah, dia akan menjadi tak laku ataupun orang tak pergi ataupun jadi macam dah tak relevan. Library. Kamu pergi, bila last kamu pergi library? Medan tanya kamu. Library. Sebelum COVID. Sebelum lepas. Salah kan? So agaknya satu hari nanti adakah kita memerlukan buku fizikal ataupun kita memerlukan e-book? Ibu. Ibu. Ibu sakit mata sikit Medan nak tengok. Pening. Dua-dua. Pening Orang baca pun. So kalau kamu ada satu buku, adakah kamu sudi untuk memprintnya dan baca? Sudi. Ataupun langsung tak baca terus. Sebab kalau library ni, kita memang dah tak pergi dah, betul tak? Entah-entah satu hari nanti, jangan kata library, kampus pun dah tak diperlukan dah. Office pensyarah dah tak diperlukan sebab kita kena berubah ke arah yang ikut teknologi. Nak COVID-19 pula telah membawa kita kepada satu, orang kata, fenomena yang macam ni. Okay, Medan nak tanya, seramai yang menyalahkan PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah sebagai peningkatan gelombang ketiga COVID. Betul tak? Betul. Okey, kamu rasa ada possibility tak negara kita ataupun kamu suka tak kalau kita boleh mengundi secara online? Kat Malaysia, mengundi secara online. Siapa boleh beri pendapat? Ni Madam cakap pasal tak? Dia ada pros and cons Madam. Kalau kita pergi dekat bahagian urban sikit, maybe mereka lebih gemar kalau semua benda di online. Sebabnya sekarang ni kita order makanan pun online. Tapi kalau kita pergi ke belah pedalaman jadi satu isu pula sebab belah sana susah nak dapat rangkaian internet. Walaupun ada allocation tapi still lagi tak sampai kat sana kan. Alright, okay. Dan boleh lagi cerita pasal ketelusan semua tu. So kat sini ada dua isu lah. Pertama dia punya reach, sampai ke tak sampai, mungkin kat rural area kurang internet coverage. Yang kedua kita takut jika kita punya undi tu jadi macam kita undi lain, sistem bagi jadi pasal transparency issue lah maksud Mai macam tu tapi kita kena bergerak dah, kena berubah dah. Maknanya banyak dah benda kena online. Agaknya benda apa lagi yang kamu rasa benda tu perlu online? Saya mengundi tu jauh lagi lah. Apa lagi yang tadi kita cakap pasal buku, pasal pilihan raya, apa lagi yang agak-agak benda yang logik untuk di online kan ataupun di digital kan? Ada siapa nak beri pendapat? Ada tak? Orang? Ada tak nak beri pendapat? Kalau kursus-kursus Madam. Kursus. Sebab kalau kursus-kursus ni, kalau kita contohlah kursus kan government bagi allocation tapi banyak kan daripada penempatan lagi, makanan lagi, bajet perjalanan lagi kat situ dah banyak makan kos kan. So why not kita just buat so maknanya Mai cakap untuk penjimatan walaupun bukan COVID kita boleh buat macam secara online lah. Yep. Sebab betul lah jimat masa, jimat tenaga, tapi Mai rasa sejauh mana kursus-kursus online sama berkesan dengan kursus-kursus yang dijalankan secara fizikal? Dia depends kepada orang lah. Nak tengok keberkesanan tu sebab ada certain orang dia boleh fokus 24 jam hadap laptop tapi ada certain orang 2 minit je boleh difokus ni lepas tu dia akan jadi macam apa ni macam tu. Ada ke yang dalam kelas ni? Okay. Okay, satu lagi kan Madam and the gang kan tengah develop apps tentang how to educate pengundi, betul tak? Kamu tahu kan yang macam dia suruh berlakon-berlakon tu kan? So, okay, kita pun nak develop apps. So, kamu rasa apps apakah yang kamu, pasal pengundi, so dah tahu dah kalau pasal pengundi mesti macam boring gitu kan? So, kamu rasa ciri-ciri apakah yang Madam perlu letak supaya apps tu pengundi muda ataupun orang muda macam korang semua ni akan seronok nak tengok. Aisyah, boleh tak? Siapa boleh tak bagi pendapat? Macam kalau apps tu kamu rasa macam
okeylah kita walaupun ni apps pasal pengundi, kamu akan install dan kamu akan sentiasa buka. Kamu rasa apakah features yang perlu ada? Boleh tak Mena nak tanya pendapat orang-orang muda? Mana? Tak ada orang nak jawab, saya jawab lah medium. Okay, maybe boleh letak macam features yang ada gerak-gerak motion tu medium. Yang macam tak adalah macam klik sana klik situ je macam ramai rasmi kan. So untuk yang ni sebab kita nak bagi pendedahan kepada orang muda, masukkan features yang macam gerak-gerak sikit tu. Gerak-gerak sikit, gambar kata kartun ke apa ke ya. Kalau Mai, apps apa yang Mai paling suka sekali dalam handphone Mai? Maknanya kalau tak buka sehari tu menggigil lah. Alamak medium. Kalau Mai Twitter. Twitter. Oh ya. Sangka pula orang umur macam Mai suka Twitter. Itulah padahal kat Twitter tu banyak kena membaca kan medium kan. Tapi seronok. Alright. Okay, Bashri. Apps apa? Boleh tak Bashri beri pendapat? Apps untuk Medan nak buat apps ni pasal supaya pengundi muda macam korang. Budaya M tak apalah. Dah lama Medan basuh. Ni pengundi muda mak-mak rempit ni. Nak cakap pasal pengundian ni. Takkanlah Medan nak panggil dia duduk dalam buat ceramah. Mesti tak dengar. So Medan nak buat apps tentang pengundi muda. Lepas tu pengundi muda ni pula macam mana? Dia install lepas tu dia tengok ataupun takut-takut dia install dia buang balik. So agak-agak pendapat Bashri lah. Apa pendapat Bashri? Apps mana yang ciri-ciri apps tu apa yang bagus supaya media boleh educate sambil orang pun tak boring. Dia kena ada unsur yang menarik lah. Macam mana nak kata? Contohnya? Contoh lah macam kan kita mengundi ikut isu. Contohnya dalam app tu ada isu semasa macam Twitter, IG dia ada isu semasa sebab tu orang akan buka untuk tengok isu semasa. Maknanya cerita-cerita terkini lah maksudnya bang. Okay, kalau Bashri sendiri, apakah apps dalam handphone Bashri yang Bashri tak boleh hidup tanpa? Macam you cannot live without that apps. Sebab memang sehari bangun tidur mesti nak buka juga apps tu. Bagi saya suka buka ni FB sebab dalam FB saya follow kementerian, follow artis, berita harian. So FB tu memang ada lah dekat handphone. Kalau macam katakan handphone kita kan kadang-kadang penuh memori lah apalah kan. Apps apa yang paling last Bashri akan delete? Maknanya terpaksa lah delete juga sebabnya ni. Apa dia? Mana kan banyak apps kan yang ni macam tak guna delete. Tapi apakah beritahu Medan 3 apps yang kamu takkan delete? Ataupun macam kesimpan yang ni apa dia? WhatsApp. Sebab apa WhatsApp? Sebab sekarang ramai guna WhatsApp. Tak ada dah SMS ke call pun call ke WhatsApp. Jadi WhatsApp tu untuk communication sebab semua orang guna communication yang tu. Okay, yang kedua? Bagi saya WhatsApp, FB dengan kalau saya Google sebab dalam Google saya suka tengok ni berita harian lah. Sebab dia ada menarik. Boy ilmiah betul kamu. Tapi yelah, media percaya juga WhatsApp, Facebook dan Google. Google kan kita nak cari semua benda kan. Apa ni, semua benda lah. Even waktu solat pun kita Google, betul tak? Alright, thank you for the feedback. So, itulah kita nak cerita. Sometimes bandar ni macam tadi, dia kena berubah. Kalau dia tak berubah, dia depends pada satu cara je, dia akan menjadi ghost town. Okay, so it's very important untuk kamu sentiasa berubah dan berubah. Alright. Okay, soalan nombor 7. Why is it hard from towns of uncertainty to develop? Kenapa susah sangat towns of uncertainty nak maju? Okay, siapa boleh beri jawapan? Hawanis ada tak? Hawanis? Ada, memang ada. Alright. Apakah yang boleh, kenapa susah sangat nak berubah? Tengok pada soalan ni. Jawapannya A, do not have infrastructure. Do not have infrastructure. Okay, betul ke cakap?
Okay, the town is far from other population centers, making it difficult for the town to develop a regional service role. So jawapannya sebenarnya B, far from other population centers. Okay, keburukan bila multiple choice questions. Apabila kamu pilih A, kamu terus hilang satu markah. Sebab jawapannya adalah B. Multiple choice question nampak mudah tapi sangat susah untuk kamu score dan sangat susah untuk pensyarah tolong pun. Okay, so hati-hatilah. Memang kena baca betul-betul, kena tahu setiap tempat kat mana nak cari pasal tu. Jangan main tembak je. Ini baru ada A dengan B. Dah salah, betul tak? Ada A, B, C, D, lagilah pening. Okay. Dan jika kamu jawab A, walaupun jawapan dia B, terus kamu hilang satu markah. Ini baru satu soalan. Kalau ada 10 soalan, okay, nanti tak pasal-pasal. Hilang. Okay, 60 markah tu majoritinya adalah soalan macam ni dan soalan true and false. Okay. Okay, what effort that need to be taken so that diversified town can develop? Okay, apakah tindakan yang boleh dibuat supaya town yang pelbagai ni boleh didevelopkan? Okay, siapa nak jawab? Farah Ain? Farah Ain? Ya, madam. Okay. So, apakah yang boleh dibuat supaya town yang town tadi tu, apa yang saya cakap tadi? Diversified town can develop. Apa yang perlu dibuat? A or B? A. A? Okay. Salah. Jawapan dia B. Could produce renewable resources. Kelas B memang ramai yang tidak beli hard copy. Tak apalah, tapi madam bagi soft copy. Okay, to be honest, siapa yang print soft copy ni? Saya print, madam. Saya. Saya print, madam. Saya takut nak baca daripada online. Saya print colour lagi. Okay, korang, to be honest, RP cakap kat madam apa tau? Ifah, boleh tak tolong jangan share modul tu dekat dalam dekat dalam YouFuture. Kenapa? Sebab kita nak ambil soalan dari situ lah. So yang madam memang tak share setahun ni. Sem ni ada tak share. Tapi sem lepas madam ada share daripada korang, madam bagi personally lah soft copy. Jadi kalau soalan simple macam ni pun kamu tak boleh nak jawab. So mungkin dia ambil soalan daripada soalan yang madam buat ni, dia tambah-tambah sikit je, rugilah. Okay, so madam harap kamu tidak mempersia-siakan lah. Madam dah bagi tu, duk bercelepuk gitu, tak gunalah sebab benda jawapan ni, dua orang dah salah ni, jawapan terang-terangan ada dalam modul. So kalau tak guna, sangat rugi. Takkanlah PhD 350 paling tidak ni dapatlah A. Yang lain law bukan nak cakap. Saya lepas ada juga walaupun ni dia ni orang kata fail, and then ada yang sebab law tak berapa perform dia tak dapat ANC, ada and then pensyarah kata apa? Oh, tak boleh ke bagi dia A? Kita try jugalah kot markah. Tak boleh, dia sangat buat plagiarism. Pensyarah akan tengok macam tu ya. So kamu please lah. Alright. Okay, give example of industry that sustainable towns always depend on to maintain its growth. Okay, beri satu industri di mana sustainable towns always bergantung pada benda ni. Apa dia? Sustainable town. Apa jawapan dia? B. Forest product manufacturing. Kalau mining, gali-gali-gali akhirnya habis juga. Tapi kalau hutan ni insyaAllah dah dia boleh tumbuh dalam masa yang sekejap. Okay. So, ada tak yang kamu nak tanya berkenaan dengan test yang bakal dibuat pada hujung minggu ni? Ada tak yang nak tanya? Madam, untuk part C tu berapa soalan Part C 2 soalan sahaja. Satu soalan 15 markah. Dan kamu boleh jawab, pilih satu sahaja. So, multiple choice question 10 soalan jawab semua. True and false 10 soalan jawab semua. Cuma kamu boleh pilih yang part C tu je lah. Yang essay 15 markah tu jawab satu saja. Essay tu chapter 4.
Okay, ada lagi nak tanya? Madam nak tanya, Mhm. masa menjawab tu ada ditetapkan ke atau kita boleh pilih? Sekejap Madam check. Pilih. 2 jam sahaja. Okay, 2 jam saja dan sudah tentulah Madam akan letakkan masa. Kenapa? Ada masalah ke? Nak pergi jalan di hujung Tak, Madam. 2 jam sahaja. Okay. Ada lagi? Madam, yang untuk part C tu kan nak kena attach word ke tulis apa jawapan dia tu ataupun just tulis dalam tu? Just tulis dalam tu sebab kalau Madam nak tanda, Madam akan print macam kamu tengok tadi, dia akan tetap keluar word macam Word juga, macam PDF juga. Unless kalau Madam tak dapat baca, kamu just in case kamu letaklah juga dalam Words untuk simpanan kamu. Tapi Madam tak nak serabut nak hantar guna Words, Madam just letak kat YouFuture je lah. Okay, Macam. Madam. Alright, lagi? Format tu buat macam yang Madam cakap tadi tu lah kan? Macam biasa, cuma bertype. Tapi itulah Madam. consider yang Madam pun adalah manusia yang suka pada kerja yang kemas. Kalau duk banyak sangat copy paste tah mana hala kan, nak bagi nampak banyak dengan tak justify, tak ada paragraph. Sorry tu say lah, Madam memang bagi markah sikit. Dan bukanlah mesti dah tolak juga 0.5 markah, 1 markah. Sebab Madam buat apa tak deserve untuk dapat markah penuh. Macam itulah. Okey, lagi ada pertanyaan lagi sebelum kita habiskan kelas? Dah habis chapter ke? Kelas B dengan kelas A dah habis dah? Ke belum lagi? Dah Madam tadi. Alhamdulillah. So lepas ni kita boleh video and then report. Video kita nak buat bila minggu depan kan? Video ada berapa group, Madam kena tengok balik lah sebab dekat draft your assignment tu. Okey lah, Madam ucapkan good luck untuk test pada hujung minggu ni. Hari Sabtu kan Madam cakap kan? Nak Ya, buat Madam. Ya Madam. siang ke malam? Siang. Siang lah siang lah, tak siapa nak buat malam buta tu. Okay. So nanti Madam akan set, Madam akan announce balik lah dalam grup kat Facebook ke kat mana-mana. Tapi macam yang Madam cakap tadi, memang hujung minggu ni. Alright semua. Ya Allah Azia lah. Oh ya Azia, mau masuk kelas? Apa? Okey lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madam. Terima kasih Madam. Salam, Madam. Ais tak beli ais? Madam live tak stop record. Kimi nak Kimi? Oh, Afia, oi. Dia tak save macam ni. Alah, Madam lupa nak stop record. Dah tak stop record. Kalau tak stop record boleh ni ke? Boleh save ke? Tak boleh rasanya. Kan? Tak apalah. Bye-bye semua. Bye semua. Bye Kimi.